Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Bersama kita pada petang ini Profesor Madya Dr. Basri Huddin. Selamat datang Doktor. Hadirin hadirat sekalian, pada petang ini kita sangat bertuah kerana Dr. Basri Huddin, Profesor Madya Dr. Basri Huddin bersama-sama kita untuk berkongsi tentang pengalaman beliau dalam pengajaran dan pembelajaran khususnya di Universiti Pendidikan Sultan Idris. Profesor Madya Dr. Basri Huddin merupakan pensyarah di Jabatan Fizik, Fakulti Sains dan Matematik. Selamat datang Doktor. Terima kasih. Jadi Doktor, bolehkah Doktor berkongsi dengan kami dengan memperkenalkan diri dari segi menceritakan latar belakang pendidikan, pengalaman mengajar dan juga kursus-kursus yang diajar di universiti ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak bahagian pengurusan kualiti universiti kerana memberi peluang kepada saya untuk berkongsi apa sajalah agaknya. Bagi menjawab soalan tadi mengenai latar belakang Pendidikan. latar pendidikan saya sebenarnya berasal dari kampung lah, bersekolah peringkat rendah di sekolah kebangsaan di kampung di Perak. Kemudian tu berpeluang diminta lah kan belajar di sekolah menengah, di beberapa buah sekolah menengah di negeri Perak jugalah, sehingga ke tingkatan 6. Selepas tamat tingkatan 6, saya mendapat peluang belajar di Universiti Melaya. Dan saya bergraduate pada tahun 1979, Bachelor of Science with Honours Physics. Dan sebaik tamat ijazah pertama, saya mendapat peluang bertugas sebagai penolong pensyarah di Universiti Teknologi Malaysia. Ketika itu di Jalan Geni, dan saya bersama UTM hampir 20 tahun lah. Oh, lama kan? Ya. Di mana sepanjang saya berada di UTM itu seperti mana pensyarah saya berpeluang membuat masters dalam bidang sains lah MSc di University of Aston, Birmingham. Tahun 83. Kemudian tu terpaksa balik berkhidmat dahulu sebab pada ketika itu memang universiti berkurangan dari segi bilangan pensyarah. So setelah berkhidmat lebih kurang 3 tahun, saya pergi lagi sekali lah belajar peringkat PhD di University of Manchester. Dan saya tamat bahagian PhD itu dalam tahun 1990. Dan berkhidmat kembalinya selepas PhD itu, saya balik bertugas terus ke UTM Skudai. Dan kira-kira hampir 9 tahun saya berpeluang datang ke UPSI, iaitu pada tahun 1999. Ya. So bermula dari situ saya bertugas sebagai pensyarah di UPSI ini sehingga sekarang 15 tahun lebih kurang. Ya, lebih kurang 15 tahun. Dari segi itu latar belakang saya dari segi akademik lah. Dari segi khusus mengajarnya yang diajar di PSI ni betul? Di UPSI. Peringkat awal dahulu sebenarnya UPSI pun bermula tahun 1997. Jadi pada ketika itu masih banyak kekurangan. Pada peringkat awalnya saya kurang berpeluang lah untuk berkhidmat sebagai pensyarah dari segi akademik. Saya diberi tugas pentadbiran. Ya, mentadbir aspek harian pelajar. Saya kira saya berada di 4 tahun lah lebih kurang. Sebab itu barulah dapat saya fokuskan dalam pengajaran dan aktiviti pensyarah yang lain lah di Jabatan Fizik Fakulti Sains dari sehingga sekarang.
kursus-kursus yang biasa yang pernah Dr. ajar di sini? Secara umumnya saya pernah mengajar di berbagai peringkat. Mengajar di peringkat diploma, ISMP dan juga masters. Jadi bagi kursus-kursus asas fizik namanya, dipanggil general physics, kepada beberapa kursus peringkat diploma dan ISMP, dan juga satu subjek khusus peringkat sarjana. Okey, jadi kebanyakannya khusus asas fizik dan elektronik ke atau? Okey, dari segi general physics ni umum lah kan, biasa lah. Sebab general physics ni merangkumi pelbagai bidang fizik, tetapi secara datar lah, secara umum. Khusus yang tajuk khusus ni saya mengajar thermodynamics. Thermodynamics. Satu peringkat semester yang agak tinggi sedikit. Doktor, bolehkah doktor kongsikan tentang prinsip dan juga falsafah yang dipegang oleh doktor dalam menjalankan pengajaran dan pembelajaran? Alright, falsafah. Falsafah ni saya rasa kita boleh apply pada semua pun. Bahkan pepatah kita, kalau tak dipecahkan ruyung, manakan boleh kita mendapat sagunya. Jadi bila kita sebut itu pada pelajar, pada pelajar awalnya, mereka pun tertanya-tanya juga sebab mungkin orang tak faham apa dia ruyung dan Ruyung tu Jadi apa? kita di situ berpeluang untuk berbincang dengan mereka. Jadi orang-orang pun memberi makna bahawa kita perlu berusaha untuk mencapaikan kejayaan. Jadi pada segi akademik pun begitu juga, pelajar perlu berusaha untuk mencapai kejayaan yang baik dalam bidang akademik. Soal kedua tadi mengenai prinsip. Ya, prinsip. Juga kita bagi yang simple. Simple principle. Sorry lah, saya cakap. Saya mengambil pepatah Inggeris. Pepatah Inggeris mengatakan no job a small job. Jadi bermakna segala apa kerja dan tugasan yang kita buat itu bukanlah suatu perkara yang remeh-temeh. Ya, tak boleh pandang ringan. Tidak boleh dipandang ringan. Kita harus mengambil dan melihatnya secara serius dan bersungguh-sungguh. Betul. Ya, jadi itulah dua prinsip yang mudah disampaikan pelajar faham dan diharap dia ingat. Dan boleh di-apply kan, dan boleh digunakan dalam beberapa bidang sekalipun. Okay, doktor. Seterusnya, dengan falsafah dan prinsip yang dipegang tu, bagaimana boleh doktor kongsikan tentang amalan pengajaran yang dilakukan semasa dalam kelas? Baik, amalan hanya dari praktikal ya. Dari segi amalan ni sebenarnya kita boleh melihat apa yang nak belajar sebenarnya. Jadi kita fahamlah pelajar datang sini mereka nak belajar dan fokus mereka nak duduk dengan baik dan kita bantu mereka. Jadi yang saya rasa, yang saya amalkan, pertama sekali kita kena mahirlah dengan apa kursus konten yang kita tu ya. yang kita ajar. Kemudian tu kita strukturkan bahan-bahan pengajaran kita. Jadi dari segi struktur itu menampakkan bahawa perkaitan pada satu tahap itu dengan tahap sebelumnya itu ada pertalian. Jadi dengan cara itu pelajar sebenarnya mereka tahu apa yang dibuat. Jadi maknanya itu lagi satu prinsip yang mereka harus sedar bahawa kita perlu tahu apa yang kita lakukan. Kita perlu tahu apa yang kita buat. Bermakna kita tidak mau dia buat secara ikut-ikut saja. Dari segi khusus yang saya berikan sebelum ini, ramai pelajar beranggapan terlalu banyak bahan yang perlu pelajari, diingati, memorizing. Thermodynamics ya. Physics kita banyak rumus. Jadi kita cuba pecahkan pemahaman itu. Sebenarnya perkara itu sebenarnya kita perlu faham, menghayati ya, efektifnya kita perlu menghayatinya. Dengan sendiri kita faham apa yang kita lakukan, jadi kita boleh ingat. Kita boleh buat analogi dari segi kehidupan kita seharian, bagaimana kita boleh
menggambarkan nasi lemak contohnya kan. Jadi dapat gambaran apa ingredient dan sebagainya. Kita ikut fizik. Jadi kalau fizik tu kita beritahu jelas dengan perjelasnya apa sebenarnya yang mereka perlu belajar. Jadi macam daripada apa yang doktor cakap tadi, pelajar mengatakan pelajar itu banyak untuk dipelajari dan doktor memecahkan ataupun menstrukturkannya untuk dengan lebih mudah lah. Strukturkan. Jadi bila berstruktur sebenarnya tak banyak pun. Tak banyak. Cuma dia tak faham struktur, dia nampak macam banyak. Dan kemudian dari segi yang doktor sebut tadi, memperkenalkan analogi kepada pelajar. Betul. Selain pada analogi, ada pendekatan lain yang doktor ketengahkan. Bila kita dah bahan pengajaran kita tu berstruktur, mudah bagi kita untuk membuat pemetaan minda. Okey. Pemetaan minda. Itu kekuatan yang saya rasa pelajar boleh menguasainya dan mereka boleh memahami subjek itu ajari. Bagi satu aspek sebenarnya fizik ni dia bukanlah suatu subjek yang bersendirian, bukan stand alone. Dia saya dapati ramai pelajar dia kurang mahir dari segi menguasai fizik itu atas sebab kelemahan bahasa sebenarnya. Bahasa dan juga bahasa Inggeris lah ni. Bahasa Inggeris dan matematik. Itu dua. Jadi yang itu tak boleh dipisahkan. Sebenarnya bukan saja bahasa Inggeris, malah bahasa Melayu pun. Bahasa Melayu pun dia kurang memahami bahasa tu sendiri. Bahasa tu sendiri. Maknanya dia tidak menghayati makna-makna yang kita gunakan di dalam ayat-ayat. Contohnya doktor? Contoh kalau mungkin terlalu mikro sebagai contoh kita katalah sebuah kereta bergerak dari Pegun mencapai satu kelajuan 100 km sejam. Dalam jadi masa, ada beberapa tu kena faham tu. Dalam masa katakanlah dalam masa 11 saat. Kita tanya dia berapa jarak yang ditempuh oleh kenderaan itu. Jadi situ mana ada sebut fiziknya. Ya. Semua bahasa. Jadi pelajar kena menganalisis dari segi istilah-istilah tadi. Disebut pegun itu maknanya pegun tu apa maksudnya? Ya, bila sampai kelajuan 100 km sejam tu apa maknanya? Apa maksudnya, betul? Jadi itulah antara perkara-perkara yang mereka perlu fahami dan mereka jelas. Dan setelah itu dah melakukan latihan dan mereka boleh menguasai mata pelajaran ataupun khusus fizik. Dan juga begitu juga thermodynamics. Dalam fizik ni sebenarnya kita itulah daripada peringkat awal lagi kita kena jelaskan apa sebenarnya yang dibelajar dalam mata pelajaran fizik itu sebenarnya. Tak banyak. Yalah. Pada peringkat undergraduate malah master's level pun sebenarnya tak banyak. Kita cuma mengajar dia tentang kuantiti physical quantities, quantity physics yang asasnya bukan banyak pun. Yalah. Malah lebih susah daripada biologi saya fikir. Biologi banyak istilah baru yang digunakan. Quantity cuma berbezanya sedikit dari segi fizik ni. Kuantiti itu dia tak nampak. Dia nampak saya konsep abstrak ya. Berbeza itu saja. Jadi itu yang berbeza sikit. Kalau bagi kebanyakan saja lain mungkin lah. Mungkin macam dia nampak bendanya kan. Jadi mungkin pelajar agaknya di situ lah sedikit dia punya kelemahan lah dari segi untuk memahami konsep itu. Jadi selain daripada buat konsep pemetaan minda, adakah pelajar diberi macam hands on melakukan sendiri banyak perbincangan. Okey. Sebenarnya dalam kelas memang saya menggalakkan pelajar cakap. Jadi dari segi pelaksanaan kelas tu sebenarnya lagi satu cara saya rasa lebih pada banyak soal jawab. Kita belajar, kita soal pelajar dan minta dia memberi apa yang dia tahu mengenai apa yang kita katakan. Jadi kita pun secara tak langsung dapat menganalisis tahap pelajar tu ya. Dan kita terima apa saja jawapannya. Kita terima saja. Lepas itu kita, sebab kadang-kadang pelajar ni dia lebih banyak yang dia pelajari melalui kesilapan yang dia lalui. Kesilapan yang disebut. So kita terima asalkan dia mahu bercakap.
Betul. Jadi dari segi bercakap lah tu, kita sekarang ni bagus, mesti menghadkan bilangan pelajar kita ni kurang 30, 40. Betul. Jadi agak mudah sikit lah kita nak handle. Kita kendalikan. So dari segi dari segi cara mana kita mengendalikan itu, maknanya saya tak ingat nama-nama pelajar di sekolah ramai. Dan kita bukan ada satu kelas pun kan. Ya, betul. Kelas sebagainya. So kaedah yang mudah bagi saya memanggil mereka mengikut nombor, betul. Kan? Sebab itu dah dah cetak daripada sistem nama mereka yang tersusun mengikut bilangan pelajar atau metric number. Mana kita nak ingat? Ya, betul. Dia tidak ada tidak mengikut susunan abjad pun. Yalah. So saya tekankan kepada pelajar, awak semua ingat nombor berapa awak. Dan saya akan bagi awak mengikut nombor. Dan itu membantu kita sebenarnya dari segi semasa kita menanda kertas, nak masukkan markah dan sebagainya. Itulah kaedahnya. Saya rasa satu kaedah yang menarik juga kita ialah sukan nak mengingat pelajar. Pelajar tu sendiri kena ingat nombor dia. Dia boleh ingat sebab setiap kali kita masuk kelas, walaupun sekarang ni sudah ada dalam sistem attendance-nya yang kita boleh dipanggil detik tapi masih pada amalan saya yang itu buat attendance tu dia. Tu kan. Ya, betul. Malah kita boleh check. Betul. Kalau dia tak hadir, kita boleh betulkan dalam sistem. Betul. Jadi yang manually tu masih saya amalkan. Masih ada. Okey. Seterusnya doktor, saya rasa satu soalan yang terakhir, tapi ini lebih kepada melihat dengan pengalaman doktor yang bagi saya rasa memang banyak pengalaman yang banyak dan juga dalam tempoh masa yang agak panjang dalam bidang pendidikan di pengajian tinggi ni. Apakah perancangan masa depan doktor dalam pengajaran di universiti ni? Sebenarnya saya tak lama lagi di sini. Tak apalah, tapi kadang-kadang tu boleh kita kan, boleh kita ada orang lain boleh belajar pendekatan saya. Itulah hanya apa yang saya telah sebutkan tadi kan. Tapi satu perkara yang amat menarik sebenarnya, saya selalu merujuk kepada satu kuliah dipanggil video lectures by Profesor Profesor Walter Lewins. Okey. Tak pernah dengar ya? Tak pernah. Profesor Walter Lewin ni Profesor Walter Lewin. Kita boleh check dia di dalam website MIT. Ya, Massachusetts Institute of Technology. Dan dia punya banyak video dan dia pun diinterview cara mana dia menjalankan pengajaran dia. Bagi saya pengajaran fizik memang amat sesuai dengan cara yang diberinya. Cara dia tu sebenarnya saya cubalah orang kata merangkak-rangkak mengikut kaedahnya. Sebagai seorang pensyarah sebenarnya dia seorang macam aktor jugalah. Yang mana dia bergerak banyak. Di depannya mempunyai ruang yang luas, meja yang panjang, di mana dia mempunyai nota. Dan dia merujuk kepada nota. Ya. Dan dia menulis banyak di papan hitam, papan hijau atau papan hitam menggunakan kapur. Ya. Pada era ini. Yes, sekarang. Dan kita tahu MIT is really highly ranked. Teknologi kan. Highly ranked in the world. Boleh check now. Saya appreciate sungguh cara dia mengajar, sebab kita mengajar mata pelajaran fizik ni, dia pelajar mahu melihat dia punya langkah-langkah. Betul. Langkah-langkah steps. Terutamanya khusus asas. Betul. Dari asas. Dan setting kuliahnya pun cukup menarik. Maknanya dia mempunyai banyak ruang untuk menulis. Maknanya banyak dia punya board. Maknanya dia tak padam-padam sampai habis. Dia sambung. Mungkin keliling kelas mungkin. Dia macam bentuk dalam satu tu yang boleh di slide up and down. Ada 2-3 baris kan. And then dia kalau kata screen dia letakkan pada satu sudut.
tidaklah mengganggu tentang Ya, betul. untuk pemandangan ke arah di mana dia menulis. Dia menulis. Selepas itu dia akan menunjukkan demonstrasi tentang subjek yang berkaitan. Dan ada kalanya beliau sendiri menjadi sampel kepada eksperimen itu. Eksperimen. Sebagai contoh yang kita lihat, misalnya kata dia nak mengajar pendulum. Semua orang tahu Ya. pendulum. Jadi countingnya pun. Ya. Jadi dia sendiri akan bergantung pada satu tali yang ada di dalam dewan itu dan menghayalkan badan dia. menghayalkan badan dia dan I'm so tired now, please count. Minta audience dia membilangkan satu dan ada satu clock timer semua orang jelas. Jadi itulah satu pendekatan. Tapi kalau kita nak mencapai ke tahap itu sebenarnya pensyarah tak mampu nak buat sendirian. Kan? Sebab dari segi setting itu bukan bidang kuasa pensyarah untuk menyediakan. Dari segi membawa alat-alat itu kita perlu technician untuk membantu kan. Jadi itulah kalau misalnya kata ada masa hadapan kalau mesti mahu mencubakan lebih berlain sikit lah. Saya rasa tak salah kalau kita belajar dari MIT dan itu satu pendekatan yang saya rasa boleh diterima pakai dan berkesan. Sebab dia juga di dalam interviewnya tu, dalam video interviewnya dia menyatakan prinsip dia juga apa saja yang dilakukan di dalam pengajaran itu dia cuba menjadikan pelajar akan ingat sampai bila-bila. Dia punya semangat kan. Malah dia kata pelajar akan ingat MIT sampai bila-bila. Begitu bersemangat dia terhadap MIT. Jadi inilah kalau boleh dibangunkan di USI, belajar di USI, dia belajar dengan seorang pensyarah yang begini keadaannya di USI akan pengalaman tu sampai bila-bila di situ ya. Dan Profesor Lui ini sebenarnya telah menulis satu buku sebenarnya. Telah ada pelajaran buku mengenai kaedah. Boleh semua orang boleh search dia punya website MIT, look for MIT lectures. Bukan saja fizik sebenarnya, khusus lain pun banyak. Tapi sebab saya di dalam bidang fizik, saya fokus untuk melihat kuliah yang dilaksanakan oleh Profesor Lui. Satu saya rasa menarik dan juga kita kata teaching in action. That's right. You got it right. You got it right. Okay, terima kasih banyak doktor berkongsi kepada kita tentang pengalaman doktor, cara pelaksanaan dan juga harapan doktor sebenarnya kan, harapan dan juga mungkin pengajaran yang sekiranya ada peluang dan orang kata prasarana yang memungkinkan ya, insya-Allah boleh menjadi satu kenyataan satu hari. Dan mungkin juga pada ketika itu learning in UPSI is orang kata very memorable one, maybe enjoyable insya-Allah. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Profesor Madya Dr. Basriuddin kerana sudi meluangkan masa dengan kita dan berkongsi dengan kita pada hari ini. Dan doktor, terima kasih banyak. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.